Chris Rock telah menjadikan alopecia yang dialami oleh Jada Smith sebagai bahan gurauan. Suaminya tak boleh tahan, naik ke pentas dan telah menampar Chris Rock di hadapan orang ramai, turun daripada pentas, duduk dan mengucapkan kata-kata yang kesat daripada tempat duduknya kepada Chris Rock di atas pentas dalam bentuk amaran. Mana satukah yang betul, mana satukah yang salah. Dan sebelum nak jawab soalan tu, seorang profesor pula duk marah-marah pelajarnya tidak ada laptop pada semester yang kelima dan tidak mahu berada bersama-sama dengan golongan B40. Mana satu yang betul ni? Apa yang patut kita buat? Kita nak cancel mereka semua ke? Nanti dahulu kita bincangkan dalam vlog pada kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih sahabat-sahabat semua kerana sekali lagi milih untuk bersama dengan saya, Hazrizal, di dalam vlog kita pada kali ini. Internet telah menyebabkan kita tahu benda yang kita tak perlu tahu. Internet juga menyebabkan kita tahu benda yang telah lama berlalu. Internet juga menyebabkan sesuatu yang berlaku beberapa saat yang lalu sampai kepada pengetahuan kita. Ada baiknya, ada buruknya. Antara baik dan buruk internet, dunia yang serba moden pada hari ini, kita tidak harus lupa bahawa panduan daripada Tuhan yang mencipta alam ni, yang mencipta kita, yang menjadikan kita pandai untuk mencipta internet dan barang-barang yang ada ini, tidak akan ada lagi menurunkan syariatnya selain daripada syariat sedia ada yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Maka kita tidak boleh lari daripada merujuk apa panduan untuk kita berhadapan dengan perkara ini. Saya bukan bermaksud untuk mengulas tentang gosip artis di antara Chris Rock, Will Smith, anugerah Oscar, Academy Award dan juga isterinya Jada. Tetapi apa yang menarik perhatian saya ialah kerana perkara ini begitu viral, saya yang tidak menonton Academy Award pun melihat di media sosial penuh segala-galanya bercakap tentang benda yang sama, maka pastilah anak-anak saya, anak-anak muda di luar sana dan anak-anak murid anda, anak-anak anda turut mengetahui mengenainya dan bercakap tentang hal ini. Dan kita nampak bagaimana ramai orang mengulas tentang hal ini. Itu yang menjadi perhatian saya untuk kita suarakan sesuatu. Dan saya ingin menyuarakan hal ini daripada perspektif pendidikan karakter. Ketika mana isu pendidikan karakter ini dibincangkan di kalangan kita para pendidik, warga guru, kita tekankan bahawa sebelum karakter tu, maksudnya kebaikan versus keburukan, kebaikan itu ada 3 komponen bila mana kita melihatnya daripada sudut pendidikan. Yang pertamanya adalah ilmu tentang kebaikan tersebut. Ianya disebutkan sebagai virtue knowledge. Kemudian yang ketiganya adalah amalan kebaikan berkenaan, iaitu perbuatan aspek amali terhadap kebaikan yang kita maksudkan itu. Dan sebelum itu, yang keduanya adalah perbincangan mengenai kebaikan tersebut yang disebutkan sebagai virtue reason ataupun virtue reasoning. Elemen kedua ini yang penting supaya kita faham bahawa kebaikan, walaupun ia mungkin begitu jelas di kepala kita, tetapi berpindah daripada tahu kepada melakukannya, di tengah-tengah itu ada pelbagai perkara yang boleh menyebabkan kekeliruan berlaku. Bagi kita umat Islam, sudah tentu kita ingat balik kepada hadis Huzaifah radhiyallahu anhu yang suka bertanya kepada baginda SAW tentang perkara-perkara yang membimbangkan di akhir zaman. Dan di antara soalan yang pernah ditanya oleh Huzaifah ialah, kita dahulunya berada di dalam kejahatan, dalam kegelapan. Apabila Allah utuskan engkau, Nabi Muhammad SAW, kami sekarang berada di dalam kebaikan. Apakah selepas kebaikan ini ada kejahatan lagi? Baginda SAW kata, ada. Dan kemudian Huzaifah tanya lagi, lepas kejahatan itu, apakah ada lagi kebaikan? Baginda SAW kata, ada. Tetapi kebaikan yang datang kemudian itu berbeza daripada kebaikan di zaman awal. Dari sudut, kebaikan di akhir zaman itu diselaputi dengan asap, berdebu. Kalau istilahnya orang kata, suci dalam debu. Kebaikan yang kita imani, kebaikan yang kita mahu amalkan,
Kebaikan yang kita harap anak-anak kita, anak murid kita amalkan perlu melalui bahagian yang kedua tadi, iaitu virtue reason. Kalau kita tengok kepada kes Chris Rock versus Will Smith. Chris Rock adalah seorang ahli komedi, stand-up comedian. Dan stand-up comedian bukan hanya dalam anugerah Oscar, di mana-mana sahaja, orang kata roasting each other, bukanlah satu perkara yang asing. Apatah lagi dalam culture di Amerika Syarikat ataupun di negara Eropah ini, kita sedia maklum. Kalau bagi orang Malaysia, mungkin kita boleh tengok versi yang mild sedikit, macam Haris Iskandar dan kawan-kawannya, ataupun Uncle Roger roasting Jamie Oliver contohnya. Itu adalah merupakan perkara biasa. Perkara biasa itu bukan bermaksud kita menerimanya, tetapi kita tahu di daerah itu, dalam industri itu, di bidang berkenaan, itulah caranya. Maka usikan yang dibuat oleh Chris Rock terhadap isteri Will Smith yang kepalanya tidak berambut itu bukanlah satu benda yang keterlaluan, terutamanya jika Chris Rock tidak tahu bahawa tidak berambut jeda itu bukanlah fashion, tetapi ia adalah ekoran daripada isu kesihatan, iaitu masalah alopecia, sehingga akhirnya menyebabkan beliau mengambil keputusan untuk membotakkan kepalanya. Dan bagi seorang wanita yang membotakkan kepalanya kerana hal berkenaan, walaupun dia mungkin bukan kanser, walaupun dia mungkin bukan mengancam nyawa, tetapi ia mempunyai kesan emosi yang mendalam. Apa yang pasti, jika Chris Rock tahu itu adalah masalah kesihatan, adalah sangat tidak wajarlah untuk beliau menjadikan ia sebagai bahan gurau senda. Walaupun apa yang dilakukan oleh Chris Rock itu adalah merupakan satu perkara yang tidak wajar, mungkin tidak kena tempatnya, tetapi ia tidak boleh menjadi alasan untuk ianya dibalas dengan apa yang dilakukan oleh Will Smith. Kejahatan tidak boleh dibalas dengan kejahatan. Tidak membalas kejahatan dengan kejahatan bukan kolot, bukan naif. Jauh sekali bersetuju dengan kejahatan. Tuhan kita yang buat alam ni, yang buat Chris Rock, yang buat Will Smith, yang buat saya, yang buat anda, yang buat segala-galanya yang ada di dalam realiti alam kewujudan ini, Tuhan itulah yang menurunkan Al-Quran. Wala tastawi al-hasanatu wala sayyi'ah. Kebaikan dan juga kejahatan tak sama. Kebaikan adalah kebaikan, kejahatan adalah kejahatan. Ketika ayat ini turun, di zaman Khulafa' Rashidin, di zaman Bani Umayyah, di zaman Abbasi, di zaman Renaissance, pra-internet, internet, web 1.0, hinggalah ke hari ini, kebaikan adalah kebaikan, kejahatan adalah kejahatan. Tidak pernah berubah. Tetapi apa kata Allah SWT? Idfa' billati hiya ahsan. Bila mana satu kejahatan terjadi, satu kejahatan kelihatan, satu kejahatan dikenakan kepada kita, respon kita, apa dia? Cancel. Bukan. Itu yang menjadi masalah pada sekarang ini. Cancel culture. Nampak satu orang buat satu benda salah, kita terus nak serang. Kita jadi macam burung ababil. Datang ramai-ramai, taburkan batu neraka untuk hancurkan. Kalau kita adalah kaum penghancur, kita adalah kaum pemusnah, kita boleh buat macam tu. Tapi Allah suruh kita betulkan keadaan. Rasulullah SAW ajar, siapa melihat kemungkaran, tegur dengan tangan, dengan kuasa. Tegur dengan lisan. Atau sekurang-kurangnya ingkar dengan hati. Dan perkataan yang digunakan oleh Nabi SAW dalam hadis itu apa dia? فَلْيُغَيِّرْهُ. Hendaklah dia mengubahnya. Mengubah tu, adakah ke arah jahat kepada lebih jahat? Tak mungkin. Jahat kepada balas kejahatan dengan sesuatu yang terbaik atau lebih baik. Bukan balas kejahatan dengan kejahatan. Janjinya apa? فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ. Jika kamu buat macam itu, bila mana antara kamu dengan seseorang itu ada permusuhan, ianya akan menukar musuh tersebut ka'annahu waliyun hamim, menjadi sahabat yang akrab. Kalau kita nampak benda yang salah dan kita nak buat something, kalau kita nak diam, kita nak move on, silakan. That's even better dalam banyak keadaan di internet. Tetapi kalau kita nak bersuara sesuatu, kita nak menyatakan sesuatu, kita nak buat something, ini yang Allah Ta'ala kata, kejahatan hendaklah dibalas dengan sesuatu yang lebih baik. Dan janji Tuhan, this is the magic recipe, musuh boleh bertukar menjadi sahabat karib. Dan apa kata Allah SWT dalam ayat yang selanjutnya? wala yulaqqaha illa alladhina sabaru wama yulaqqaha illa dhu hazzin azim. Tidaklah perkara ini boleh dilakukan dengan mudah kecuali orang-orang yang terus-menerus bersabar, dan tidak bolehlah benda ini dilakukan dengan mudah kecuali oleh orang-orang yang sangat beruntung. Kalau anak saya buat perkara yang menyebabkan saya marah, cara yang paling senang dan paling saya puas hati ialah saya jekah anak saya, tampar dia, halau keluar daripada rumah. Tapi kalau saya sebagai seorang bapa mahu anak saya berubah jadi lebih baik, saya mesti balas kejahatan
dengan sesuatu yang lebih baik. Walaupun anak saya maki saya, walaupun anak saya reject kebaikan yang saya buat kepada dia, saya tidak boleh balas kejahatan dengan kejahatan. Saya hanya boleh balas kejahatan itu dengan sesuatu yang lebih baik. Mudah-mudahan anak yang paling nakal, anak yang paling melukakan hati, itulah nanti anak yang sayang menyayangi, Allah redha. Dan benda ni easier said than done. Memang Allah dah sebut dalam ayat berikutnya, tak boleh dibuat kecuali oleh orang yang sangat bersabar, terus menerus bersabar dan mendapat keuntungan yang besar. Saya cuba untuk jadi lebih sabar. Mudah-mudahan saya termasuk dalam golongan orang yang mendapat keuntungan yang sangat besar. Bukan hanya soal Will Smith, bukan hanya soal Chris Rock, tetapi juga profesor yang menghina pelajar kerana tidak mempunyai laptop pada semester kelima dan begitu memandang rendah kepada golongan B40 seolah-olah semuanya miskin kerana lebih mementingkan hal lain daripada keperluan asas seperti komputer untuk belajar ini. Cancel culture is never part of the solution. Maka benda ini kita kena bincang dengan pelajar-pelajar, kita kena bincang dengan anak-anak kita kerana kekeliruan boleh wujud dalam fikiran mereka. Jangan balas kejahatan dengan sesuatu yang lebih buruk ataupun yang equally jahat. Balas jahat dengan sesuatu yang lebih baik. Tuhan janji musuh boleh bertukar jadi sahabat karib. Wallahualam.